Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Profesor Maya Dr. Muhammad Nazir dan rakan-rakan sekalian. Tajuk tugasan kami ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Auni, saya Eileen Tong Willing, Syaiwan, Alicia dan Faham. Isi kandungan kami terdiri daripada pengenalan, proses, maklumat, elemen dan kesimpulan. Pengenalan. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan dasar pendidikan yang telah dan sedang dilaksanakan di Malaysia dan diubah pada tahun 1988 oleh pakar-pakar pendidikan. Falsafah pendidikan kebangsaan yang dahulunya dikenali sebagai falsafah pendidikan negara telah diubah berlandaskan 3 ideologi iaitu rukun negara. FPK digubah untuk memberi bantuan pada orang tujuh untuk menentukan harapan asas dan inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Berdasarkan FPK, setiap aktiviti pendidikan diadakan bagi mencapai intisari utama dalam FPK iaitu mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan wakil negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berarah ilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan gabungan antara falsafah tradisional dan falsafah progresif. Ia diubah daripada pemikiran yang rasional dan kritis berdasarkan ideologi negara seperti mana yang telah dimanifestasikan dalam laporan dan dasar pendidikan. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Chaiwan. Salam sejahtera, nama saya adalah Chaiwan. Saya ingin berkongsi topik yang saya kaji iaitu proses pembentukan falsafah pendidikan. Proses pembentukan falsafah pendidikan bermula dengan pendidikan tidak formal yang dilaksanakan di sekolah pondok dan madrasah. Pada masa itu, dasar pendidikan tidak diberi penekanan oleh pihak British berbanding dengan dasar ekonomi dan corak pemerintahan, iaitu pecah berindah diamalkan menyebabkan setiap kaum menggunakan pendidikan sebagai salah satu senjata untuk menentang. Proses pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan dapat dikesan kembali semasa Malaysia menuntut kemerdekaan daripada penjajah. Setiap kaum telah menubuhkan sekolah masing-masing seperti sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil dan sekolah Inggeris. Mereka juga menggunakan bahasa pengantar, kurikulum, buku dan guru-guru dari negara masing-masing, menyebabkan British tidak dapat menteragamkan sistem pendidikan di tanah Melayu dan mencapai kemerdekaan. Pendidikan formal pula diwujudkan atas kesedaran untuk menyemak dan menyelidik sistem pendidikan dan beberapa jawatan kuasa telah diwujudkan. Antaranya ialah laporan Chisman yang bincang tentang kurikulum sekolah, laporan Barnes 1951 yang menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu, laporan FNU 1951 yang menyemak pendidikan Cina, ordinan belajar yang mengesahkan corak persekolahan kebangsaan dan menolak sistem vernacular, dan laporan Rajak 1956. Proses. Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan, Tun Abdul Razak telah mengetuai satu jawatan kuasa iaitu Penyata Rajak 1956 yang kemudiannya menjadi asas dalam penggubalan Ordinan Pelajar 1957 dan dikemas kini menghasilkan laporan Talib 1960 yang dimaktubkan ke dalam Akta Pelajaran 1961 dan telah membawa kepada pembangunan falsafah pendidikan negara FPN. Rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969, Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru DEB ditentukan dan diwujudkan untuk membincang perpaduan dalam kalangan rakyat. September 1974, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet atau Dasar Pelajaran Kebangsaan diwujudkan untuk mengkaji semula pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan dan menilai sistem pelajaran. Pada tahun 1979, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 ditentukan dan menitiberkan bahasa Melayu menjadi mata pelajaran wajib dalam peperiksaan kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Ia juga memaparkan permulaan ke arah pembentukan falsafah pendidikan negara yang lebih jelas. Falsafah pendidikan negara diubah pada tahun 1988 yang memperteguhkan perpaduan melalui pendidikan dan telah bertukar nama kepada falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1966 yang kekal sampai hari ini. Falsafah pendidikan kebangsaan terus menjadi teras dan tongkang kepada sistem pendidikan di Malaysia dengan menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu.
Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Elisha. Nama saya Nur Elisha Adriana binti Nurisman. Saya akan menerangkan tentang matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ataupun FPK. FPK dirangka untuk membantu membimbing pendidikan negara mencapai apa yang telah dilangkahkan dalam laporan Jawatan Kuasa Kabinet pada tahun 1979 dan secara berkesinambungan dengan kurikulum baru sekolah rendah yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut. Matlamat yang pertama, bagi melahirkan insan yang sepadu dan erti kata sepadu ilmu, akli dan nakli, sepadu ilmu dan amalan atau teori dan amal. Matlamat yang kedua, dapat menyahkan fahaman sekularisme yang menebal dalam sistem pendidikan Malaysia yang diwarisi daripada penjajah Inggeris sejak abad ke-18. Matlamat ketiga, menyedarkan para pendidik dan murid tentang kepentingan nilai-nilai murni dalam berinteraksi sesama rakyat negara ini yang terdiri daripada pelbagai kaum, khususnya saling bertoleransi dan hormat menghormati. Matlamat keempat, memudahkan komunikasi antara rakyat berbilang kaum. Bahasa Melayu telah diperkasakan merentas kurikulum di semua sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Matlamat kelima, meluaskan skop ilmu yang diajar supaya murid berfikiran kreatif dan rasional. Matlamat yang keenam, membantu melahirkan golongan profesional yang berketerampilan dan lebih penting lagi berintegriti. Saya akan paskan kepada Farha. Yang seterusnya adalah elemen falsafah pendidikan kebangsaan. Elemen yang pertama adalah pendidikan merupakan satu usaha yang berterusan. Pendidikan merupakan proses penting dalam menimba ilmu, pengetahuan, kemahiran dan penerapan nilai-nilai moral dalam setiap individu. Proses ini berlaku secara langsung dan berlaku secara tidak langsung. Ini kerana proses pendidikan diterima daripada awal kanak-kanak ataupun semasa kecil sehingga akhir hayat setiap individu. Proses pendidikan dapat dibahagikan kepada dua, iaitu pendidikan secara formal dan juga pendidikan secara tidak formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang telah dirancang seperti mempunyai sistem pendidikan yang telah ditetapkan dan mempunyai sukatan pelajaran. Manakala pendidikan tidak formal pula, pendidikan yang dilaksanakan di rumah. Okey, elemen yang kedua adalah pendidikan merupakan satu usaha yang berterusan. Setiap individu dapat menyesuaikan diri mereka dengan sesuatu perubahan yang berlaku dalam kehidupan mereka melalui elemen ini. Pendidikan awal kanak-kanak juga penting dalam membentuk salsiah diri kanak-kanak, salsiah dan jati diri dalam diri setiap individu dan dapat dibentuk melalui pendedahan awal ketika kecil. Ianya contoh melalui pendedahan daripada ibu bapa, guru-guru, adik-beradik dan sebagainya. Yang ketiga adalah perkembangan potensi individu. Setiap individu mempunyai potensi tersendiri, namun masih ada individu yang tidak dapat mengenali potensi diri masing-masing. Setiap individu perlu mencukil bakat, kemahiran dan daya dan usaha masing-masing. Potensi diri, kebolehan dan bakat ini dapat dicungkil melalui interaksi dengan orang sekeliling dan juga alam sekitar. Individu dapat mengembangkan potensi dan bakat melalui pendidikan di sekolah, sebagai contohnya aktiviti kurikulum. Dalam aktiviti ini, pelajar dapat bergiat secara aktif melalui persatuan, kelab, sukan dan pakaian seragam bagi mengembangkan potensi dan bakat mereka dalam bidang tersebut. Pendidikan melalui aktiviti kurikulum juga dapat diterapkan dan dilakukan di setiap sekolah dan ianya merupakan peluang yang seharusnya direbut oleh setiap pelajar agar mereka dapat mencari bakat dan potensi diri masing-masing. Okey, elemen yang keempat adalah perkembangan individu secara menyeluruh dan juga bersepadu. Potensi yang ada dalam setiap individu perlu dikembangkan secara bersepadu. Contohnya potensi diri daripada segi intelek tidak boleh dipisahkan dengan potensi kerohanian. Potensi ini perlu dikembangkan secara menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk individu dan insan yang sempurna. Perkembangan dan peningkatan seharusnya merangkumi 4 aspek iaitu intelek, rohani, emosi dan juga jasmani dan ianya perlulah secara bersepadu. Elemen yang kelima adalah insan yang seimbang dan harmoni. Semua keperluan manusia iaitu pertumbuhan akal, perkembangan rohani, emosi dan jasmani berlaku secara sihat dan bersepadu dan berada pada tahap yang baik. Pendidikan berperanan dalam melahirkan masyarakat yang seimbang dan harmonis serta mempunyai ilmu salsiah yang baik dan percaya kepada Tuhan. Ianya juga perlu mempunyai akhlak yang baik dan juga kesihatan diri yang baik.
Sekiranya keempat-empat elemen ini, jasmani, rohani, emosi dan juga intelek dapat diamalkan oleh setiap individu, maka mereka berupaya untuk menghadapi ujian dan cabaran hidup dengan lebih baik dan mereka juga dapat menghadapi segala kesukaran dan masalah yang berlaku. Ianya juga dapat melahirkan individu yang berfikiran positif, matang dan berjiwa tenteram. Wujudnya juga persatuan pembimbing rakan sebaya di setiap sekolah. Persatuan ini dapat membantu mereka menguruskan emosi dan berfikiran lebih matang. Okey, terdapat 4 aspek iaitu yang pertama adalah aspek intelek. Aspek intelek merujuk kepada mereka yang mempunyai daya intelek yang mampu berfikiran secara kritis dan juga reflektif. Penguasaan kemahiran asas 3 ini juga membantu daripada membaca, menulis dan juga mengira. Aspek yang kedua adalah aspek rohani. Aspek rohani pula merujuk kepada pembentukan jati diri yang baik dalam seseorang individu. Sistem pendidikan yang baik dapat melahirkan watak dan jati diri yang baik menurut agama, adat dan sosial budaya Malaysia. Aspek yang ketiga adalah aspek emosi. Emosi penting kerana ianya menjamin perasaan yang sihat dan matang serta memiliki sifat kasih sayang untuk menciptai perpaduan dan keamanan serta perasaan positif yang lain. Individu yang tidak dapat mengawal emosi akan mudah berputus asa ketika menghadapi ujian, sebagai contohnya bunuh diri. Aspek yang terakhir iaitu aspek jasmani. Ianya memberi kepentingan kepada kesihatan fizikal serta mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal, manipulatif dan juga sosial. Aktiviti fizikal yang dilakukan di sekolah, contohnya seperti bersenam dan bersukan, dapat melahirkan rasa pentingnya menjaga kesihatan badan kepada pelajar dan wujudnya insan ataupun pelajar yang mempunyai fizikal dan mental yang sihat. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Nur Afika Auni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika Auni binti Muhammad Johan dan saya akan sambung mengenai kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pentingnya kepada setiap pelajar untuk mengamalkan elemen kepercayaan kepada Tuhan. Elemen ini sangat membantu dan memberi impak yang positif dalam diri setiap individu iaitu percaya dan mengakui dan kewujudan penciptanya. Mereka juga akan mengamalkan segala ajaran agama dan takut untuk melakukan segala perbuatan yang menyalahi ajaran agama masing-masing. Okay, yang keenam ialah rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Elemen ini diwujudkan bagi menerapkan sikap suka membaca, cintakan ilmu pengetahuan, menggunakannya bagi memberi manfaat kepada diri dan orang lain. Elemen ini dapat membentuk individu yang berfikiran terbuka manakala dalam konteks sekolah ia dapat mewujudkan suasana dan budaya cintakan ilmu. Yang ketujuh ialah rakyat Malaysia yang berketerampilan. Hal ini bagi melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai kemahiran dan kecekapan dalam menjalankan sesuatu tugas. Seorang akan memberikan pandangan kepada individu lain melalui aspek keterampilan sama ada pandangan positif maupun negatif. Yang ke-8 ialah rakyat yang berakhlak mulia. Elemen ini membawa maksud satu organisasi atau masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian seperti amanah, bertoleransi dan sopan santun. Seterusnya ialah nombor 9, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Setiap individu perlu mengetahui tanggungjawab masing-masing agar ianya dapat dilaksanakan dengan baik. Pelbagai aspek tanggungjawab seperti tanggungjawab terhadap agama dan keluarga, tanggungjawab terhadap perlembagaan undang-undang, tanggungjawab terhadap keamanan sejagat dan sebagainya. Okay, yang ke-10 ialah rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Ia mementingkan daya ketahanan diri sama ada fizikal atau mental, iaitu mampu menghadapi sebarang cabaran dan masalah dengan tenang. Segala masalah dapat ditangani dengan tenang dan berfikiran waras tanpa sebarang kesan atau tindakan negatif. Okay, yang ke-11 iaitu yang terakhir ialah rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Mereka menjadikan rukun negara sebagai asas dan pegangan dalam negara. Seseorang individu akan berusaha untuk mempertahankan diri, maruah, bangsa, agama dan negara daripada sebarang ancaman luar. Ekonomi dan kestabilan negara juga dapat dikekalkan. Dan last sekali adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kami ialah falsafah pendidikan negara adalah teras kepada sistem pendidikan di negara ini.
Falsafah ini digubal di atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai hala tuju dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem dan rancangan pendidikannya selaras dengan rukun negara. Itu sahaja dari kami, dari kumpulan yang ke-15. Terima kasih.